Nota 12 siap dan sibak dah habis dah. Hari ini kita akan mula membincangkan tentang poin yang kelima. Poin yang kelima ni sebenarnya duduk di bawah kaedah ni. Kaedah ni kena ingat. Sab'atu umur yandafi'u biha al-ishkal 'an at-tafsir. Raddul kalimah li ضدها ردها إلى نظيرها النظر فيما يتصل بها من خبر أو شرط أو إيضاح في معنى آخر دلالة السياق dan ini yang kelima ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي dan ada dua lagi selepas itu. Ini semua ni boleh menyelesaikan, menghilangkan kemuskilan dalam tafsir. Jadi bergantung kepada tempat lah yang keberapa di sini perlu digunakan tu untuk menghilangkan kemuskilan itu. Jadi salah satu langkah yang diambil oleh ahli-ahli tafsir untuk menghilangkan kemuskilan ialah yang kelima ini, iaitu mulahazatun naql anil ma'na al-asli, memerhatikan proses perpindahan makna sesuatu perkataan daripada makna asalnya. Sesuatu perkataan pada zahirnya mungkin mempunyai beberapa makna, tetapi daripada beberapa maknanya itu tentulah ada makna asal dan atau makna sebenarnya. Apa yang perlu diperhatikan ialah bagaimana timbul makna-makna lain selain makna asal itu. Tentu sekali ada perkaitan di antara makna asal dan makna baharunya, baik di sudut keserupaan, kelainan atau sudut-sudut yang lain. Kemudian dipastikan makna-maknakah daripada beberapa maknanya yang dimaksudkan di dalam sesuatu ayat. Makna itulah yang sepatutnya yang dipilih untuknya. Jadi ini pun kena perhati jugalah. Maknanya kalau kita belajar dalam ilmu balaghah tu ada perkataan yang merupakan hakikat, ada yang majaz, apa panggil. Hakikat tu makna asal lah. Misalnya kita kata singa. Singa, makna asal dia binatang. Itu makna asal. Tapi kadang-kadang singa dipakai dengan makna orang yang berani. Orang yang berani. Itu bukan makna asal tu. Jadi macam mana ditinggalkan makna asal, dipakai makna baru. Kalau makna majaz itu ada satu saja boleh tahan lagi, kalau banyak bayangkan 10. Jadi kita nak pilih yang mana satu. Di tempat ni Allah SWT guna perkataan ini untuk makna apa? Makna sebenarnya ke makna tidak sebenar? Kalau makna tidak sebenar itu makna lapis ke berapa dah tu? Kita kena tahu. Makna tidak sebenar lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, banyak lapis yang kita kena faham, kena tengok. Jadi nak pilih yang mana satu untuk kita letakkan di situ. Cuba kita tengok contoh kemarin kan. Contoh kemarin, wala tuti' minhum athiman au kafura. Au tu ada yang pakai dengan makna asal, au makna atau. Kita dah tunjuk dah kemarin. Ada yang pakai dengan makna dan. Kan? Kenapa dia pakai au? Kalau au dia kata boleh jadi keliru, pilih salah satu. Wala tuti' minhum athiman au kafura. Jangan engkau taat kepada orang yang berdosa di kalangan mereka atau orang yang kafir. Mana ada pilihan itu. Jangan taat tu kepada salah satu, kepada kedua-duanya. Kalau salah satu tak apa, mungkin orang faham begitu. Sebab kalau au tu asal makna dia takhyir. Sedangkan nak cerita di sini Allah tak bagi taat pada kedua-duanya. Jadi kita guna waw lah, dan lah, barulah tak timbul kekeliruan itu, kata mereka. Tapi kita dah bahas dah kemarin. Bagi orang yang kata au tu, dia faham di situ kalau ayat begitu, dalam nafi begitu,
Ha? Mana kedua-duanya. Sebab apa? Kalau dalam amar dia lawan dia, ialah salah satu. Jadi bila apa di dalam bentuk nahi, maknanya dia kena kedua-duanya. Kalau tidak, serupalah dengan yang asal. Begitu. Jadi masing-masing nak menentukan, nak pilih yang mana satu tu, ada kaedah yang mereka pakai. Ada kaedah yang mereka pakai. Contohnya kita tengok ni. Salah satu contohnya ialah perkataan duna yang mempunyai beberapa makna. Makna asalnya ialah tempat. Di mana asal? Tempat yang rendah berbanding tempat-tempat yang lain. Itu makna duna. Dun. Maknanya kalau kita kata ia sebagai isim, asalnya isim. Maknanya tempat atau kawasan yang rendah nak banding dengan tempat-tempat lain. Itulah makna duna yang asal. Kemudian perkataan itu dipinjam untuk memberi makna kurang, hina, tiada nilai dan rendah. Rendah tu rendah mutu dia dan sebagainya. Itu maksudnya. Itu makna pinjaman itu, bukan makna asal itu. Tapi kadang-kadang kita berasa, kita yang tak belajar ni, kita berasa duna ni dengan makna kurang itu, makna dia dah lah tu. Makna asal dia tu tempat yang rendah, nak banding dengan tempat-tempat sekeliling dia yang lebih tinggi tu. Hak rendah tu orang panggil dun. Macam dunia lah, dunia. Dunia tu daripada perkataan dun tu juga. Dunia tu makna yang rendah. Rendah ataupun rendah mutu dia, hina, tiada nilai. Itu maksudnya dunia. Nak banding dengan yang lain. Nak banding dengan yang lain. Tapi ini semua ni dengan makna majaz. Dengan makna majaz. Jadi bila kita bertemu duna tu, kita nak pakai dengan makna asal ke tidak? Mutu dan sebagainya. Daripada situ ia berpindah lagi kepada makna-makna lain seperti di bawah. Duna dengan makna di bawah. Taht. Ada juga. Contohnya duna qadamika bisatun. Ini contoh. Nak ceritanya sini makna lain. Asal dia tu kita kena tahu yang asal dia tu. Di bawah kakimu ada hamparan. Di bawah kita terjemah duna. Bukan makna tanpa, selain, tidak. Makna di bawah kakimu ada hamparan. Di atas, ini makna lain dia. Makna berlawanan. Di atas, fauq. Contohnya, as-sama'u dunak. Langit di atasmu. Bukan di bawahmu. Tapi dia guna duna. Dia guna duna juga. Di belakang. Duna dengan makna di belakang. Contohnya, jalasal awazir dunal amir. Menteri duduk di belakang raja. Bukan duduk di bawah. Bukan duduk di atas, di belakang sini. Di hadapan. Tengok, di belakang. Di hadapan pula. Berlawanan makna dia. Boleh berlaku begitu. Di hadapan. Amama. Contohnya, sarar ra'id dunal jama'ah. Ketua berjalan di hadapan kumpulan. Berjalan di hadapan kumpulan. Duna ni mana? Di hadapan. Duna juga ada dipakai dengan makna ghair. Ghair. Contohnya, wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada selain. Duna di situ dengan makna selain. Bukan dengan makna di hadapan kau, di atas kapal. Tak. Sebelum. Ada juga dengan makna sebelum. Contohnya, duna qatlil asad ahwalun. Duna qatlil asad ahwalun. Sebelum dapat membunuh singa, banyak sengsaranya. Banyaklah benda yang kita kena hadapnya. Kena bersedianya. Susahnya. Kena susahnya. Banyaklah kena susah. Jadi sebelum. Duna dengan makna sebelum. Nak ceritanya di sini, Quran ni guna bahasa Arab. Bila guna bahasa Arab ni luas.
Satu-satu perkataan tu kadang-kadang dia banyak makna. Jadi disitulah terletak kebijaksanaan pentafsir. Kebijaksanaan pentafsir. Dia nak guna perkataan mana? Dia nak guna perkataan dengan makna mana? Perkataan tu. Di situ. Jadi kena pilih lah. Kena pilih lah. Hadis pun sama juga. Kadang-kadang ata kita terjemah dengan makna datang. Ata dengan makna pergi pun boleh. Setengah-setengah tempat tu lebih sesuai kita pakai pergi. Walaupun makna asal dia mari. Makna mari. Jadi kita kena tengok situ. Dengan sebab itu kalau kita tengok nampak tidak seperti biasa yang kita tahulah, jangan cepat-cepat nak menyalahkan. Jangan cepat-cepat nak menyalahkan. Tengok dulu. Terutamanya kalau orang yang diakui pandai, memang hebat dia. Kena berhati-hatilah sikit. Jangan cepat nak ngomen. Jangan cepat nak komen. Tengok dulu. Tanya-tanya dulu sekeliling tu. Sebelum nak komen. Begitulah. Jadi banyak benda-benda begini. Dia, kalau kita ada pengalaman, bukan bahasa Arab saja sebenarnya. Bukan bahasa Arab saja. Bahasa lain pun sama. Bahasa lain pun sama. Misalnya, contoh sebab saya nampak sini, sengsara. Sebelum dapat membunuh singa, banyak sengsaranya. Jadi sengsara tu, apa makna asalnya? Kalau orang tak tahu, pasal kita belajar kita ni pasal duduk dalam masyarakat cakap Melayu, cakaplah sengsara ni mana susah lah. Makna asal sengsara. Contoh ni saya nak bagi contoh, bukan bahasa Arab saja. Sengsara tu bahasa Sanskrit. Oleh kerana saya ni boleh bahasa Sanskrit, saya tahu. Sansar tu dia sebut gitu. Sansar tu apa? Dunia mana ni? Dalam bahasa tu dia pakai dengan mana tu? Sebab apa? Sengsara ni dikaitkan dengan dunia tu. Ni kalau kita belajar bahasa lah. Sebab memang dunia ni tempat sengsara, tempat susah. Ikut itu kaitan. Kenapa dia pergi kepada makna baru? Apa kaitannya? Itu benda yang kita kena tahu. Apa kaitannya? Misalnya perkataan bait, rumah. Kenapa bait orang panggil bait? Kalau kita mungkin, kalau kita tanya orang Melayu, kenapa rumah tu orang panggil rumah? Tak boleh jawab. Tapi kalau orang belajar betul-betul bahasa Arab, dia boleh jawab. Bait tu kenapa? Daripada bata yabi itu bait tu tak. Bait itu makna tempat yang orang pergi bila waktu malam. Balik situ. Itu bait. Itu asal makna dia ni. Kenapa dia jadi makna begitu? Kemudian pergi kepada makna lain pula. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ghaid itu apa? Asal makna dia apa? Banyak makna dia kalau kita buka kamus. Asal makna dia apa? Tanah rendah. Di situlah zaman dahulu orang pergi buang air. Bila dia duduk kat tanah tu, orang daripada jauh tak nampak. Tapi ghaid juga dengan makna najis, tahi. Ghaid. Ghaid juga di situ bukan dengan makna mestinya pergi buang air besar. Buang air kecil. Itu maksud dia. Sebab duk cerita tentang batal air sembahyang tu. Jadi batal air sembahyang ni bila seseorang tu pergi tempat buang air. Ghaid juga dengan makna tempat buang air. Jadi tempat orang pergi buang air tu tidak semestinya orang buang air besar. Air kecil pun, jadi Tuhan nak cerita air kecil pun batal juga air sembahyang. Kalau keluar kedua-duanya batal juga. Keluar satu pun batal juga. Biasanya orang pergi tempat tu pergi buat apa? Orang tak pergi saja. Nak buang air baru orang pergi. Jadi apa kaitannya? Itu benda kita kena tahu. Kataan ini asal dia, kenapa dipinjam kataan itu untuk tempat buang air, sedangkan makna dia tanah rendah saja. Sebab di situlah orang pergi yang buang air.
Lepas tu, dalam tu dia tak ada sebut, kalau kamu kencing, batal juga air sembahyang. Kalau kamu gini panjang nak cerita ni. Jadi dia cerita, bila kamu pergi tempat buang air, biasanya orang pergi tempat buang air ni, buang air besar. Kalau air kecil tu mudah sikit nak buang. Tapi kalau air kecil pun kalau buang, batal juga air sembahyang. Tidak nanti air besar. Itu maksudnya. Jadi ghaib itu dipakai dengan beberapa makna. Maknanya dipakai dengan beberapa makna. Kita kena tahulah. Daripada situlah. Misalnya kita kata Imam Malik, Imam Malik kata, kalau kita, baik kita tunjuklah sebenarnya. Kalau tidak ni tak nampak kan. Minal ghaib. Dia ada dua tempat kan. Ayat ni tayammum apa, dia ada dua tempat, situlah juga ayat yang sama. Mana nak ceritanya, la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Ni yang kita naknya ghaid ni makna asal dia kena tahu. Kemudian ataupun seseorang daripada kamu datang daripada tempat yang rendah, tanah rendah. Itu kan batal air sembahyang, dia datang daripada tempat tanah rendah, gitu kan? Tak. Semata-mata tempat tanah rendah tu, banyaklah tempat, kadang-kadang kita duduk tempat rendah pergi, jadi batal air sembahyang, gitu. Tak. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Maknanya yang dipakai bukan makna asal. Jadi kita kena tahu perpindahan makna tu, proses perpindahan makna tu. Kenapa buang air tu orang panggil, orang gunakan perkataan ghaib untuknya? Sebab biasanya orang pergi situ. Lepas tu disebut ghaib di sini. Ghaib ini dari segi bahasanya dengan makna air besar ataupun tahi. Jadi adakah mari daripada buang air besar sahaja yang kena wuduk, batal wuduk? Jawabnya tidak. Jadi Imam Malik faham. Ini contoh. Imam Malik faham. Dia kata batal air sembahyang, Allah sebut ni, mari daripada tempat buang air. Biasanya orang tak pergi saja situ. Orang tak pergi saja kan. Mesti begitu nak buang air. Jadi buang air ni apa yang berlaku ketika orang tu buang air? Dua perkara. Salah satu ke air besar, air kecil. Jadi kedua-dua tu membatalkan wuduk. Kedua-duanya. Salah satu pun membatalkan wuduk juga. Itu Imam Malik kata. Tapi selain daripada itu tak batal. Misalnya keluar darah ikut hidung ke, muntah ke. Dia kata yang keluar tu yang biasa keluar kalau orang pergi tempat tu. Dengan sebab itu kalau keluar cacing ke misalnya, tak batal air sembahyang bagi dia. Kalau keluar batu ke misalnya, batu karang, tak batal. Sebab bukan yang biasa. Orang pergi situ untuk apa? Yang biasa, dalam keadaan sihat. Dia faham begitu. Kan panjang tu daripada perkataan, satu perkataan ni ya. Dia faham begitu. Tak ada siapa pun kata semata-mata pergi ke tempat tanah rendah mari batal air sembahyang. Tak ada siapa pun kata begitu. Menunjukkan, cuba tengok, imam-imam mujtahid ni, imam-imam memang orang hebat. Dia bukan jenis kalau orang Kelantan kata ilmu tahar, dak selapis dak, bukan gitu. Cuba tengok, dia faham begitu. Cuma orang lain dia kata, Imam Abu Hanifah contohnya, kalau keluar darah hidung batal sembahyang. Dia pakai hadis. Imam Malik tak mahu, sebab asas dia Quran nombor satu. Imam Malik tak mahu. Imam Syafi'i pun supaya Imam Malik juga. Cuma dia kata kalau keluar melalui saluran itu, ni kalau orang pergi tempat ni boleh jadi keluar batu saja. Dia kata batal. Tak kira asal keluar melalui dua saluran itu. Sebab saluran itu saluran najis. Kalau ikut mulut, muntah tak batal air sembahyang. Kalau berdarah, tak batal. Imam Abu Hanifah kata tak batal kalau keluar darah. Sebab apa? Keluar najis.
Tak mesti melalui saluran najis ni yang asal tu. Tak mesti. Ikut mana-mana pun kalau keluar najis, batal. Ismail, kata dia. Tapi dia pakai hadis. Kalau kita tanya, kamu cuba bawa daripada Quran. Yang kamu kata begitu. Tak boleh. Tapi semua katakan kan kita semua ni pakai juga hadis kan. Dah pakai hadis, kena pakai. Ada hadis tu. Masalahnya hadis itu tidak jelas. Tidak semua pun sepakat. Misalnya kalau kita kata keluar darah. Jadi, tu ada sahabat yang semaya tu kena panah 2-3 kali panah tu. Dia cabut, takkan tak berdarah. Tu dia tak berhenti tu. Kalau keluar najis daripada mana-mana bahagian tubuh ni membatalkan wudu, nescaya batal lah. Lepas tu Rasulullah SAW tahu. Selepas tu diberitahu kepada Rasulullah. Rasulullah tak kata, kenapa kamu tak berhenti? Kamu batal dah semaya tu. Sepatutnya dia cerita, dia tak kata apa. Menunjukkan tak batal. Cuba tengok. Kalau tidak Quran dia macam itulah. Khilaf. Tapi orang yang terima Quran saja, iaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia pegang ni. Cuma dia kata kalau keluar melalui saluran tu, saluran keluar najis, walaupun tidak najis yang sebenar pun batal juga. Syafi'i kata. Imam Malik kata tak. Kalau yang keluar tu, ya biasa keluar lah. Orang sihat keluar macam apa? Bukan keluar darah. Bukan keluar darah. Bukan keluar batu, tu tak sihat tu. Itu maksudnya. Ini diambil perkataan ni sepatah saja. Al-Ghaid. Daripada situlah khilaf kita tengok banyak pendapat ulama. Daripada perkataan ni satu. Cuma adalah macam Imam Syafi'i yang ada orang sependapat dengan dia kata aula mastumun nisa, atau kamu bersentuh dengan wanita, itu jadi batal lah semaya. Aula mastumun nisa, batal. Orang lain kata tidak begitu. La mastumun nisa itu bukan makna sentuh saja. Dia kata setubuh tu. Ini bukan nak cerita hadas kecil, hadas besar pula. Dia kata begitu. Ini cerita hadas besar. Auja ahadum minkum minal ghaid, itu nak cerita hadas kecil. Aula mastumun nisa itu contoh hadas besar. Bila hadas besar kena mandilah. Tapi kedua-dua tu hadas kecil ke hadas besar. Kalau tak ada air boleh tayamum. Itu maksudnya. Boleh tayamum. Jadi tak apalah, aula mastumun nisa kita letak ke tepi dulu. Sebab itu pun masih khilaf juga. Tak jelas lagi. Kalau al-ghaid ni tentu dah semua kata pergi tempat buang air. Kalau pergi tempat buang air saja tak buang air, tak jadi batal. Jadi itu sepakat. Semua sepakat. Mengatakan, kalau tidak pergi tempat tu, seperti kita sekarang di dalam rumah tu ada tandas tu. Mana ada tempat rendahnya. Dalam rumah tu. Itu tak batalkan air sembahyang. Jadi hak sebenarnya maksudnya buang air tu bukan tempat tu. Tempat tu boleh berubah. Tapi makna asal dia ni apa makna asal dia? Macam mana dia boleh pergi kepada makna lain tu? Begitu luas, begitu jauh tu. Sebab tu kita kena faham benda ni. Kena faham. Jadi bagi ulama-ulama tu dia ada cara dia sendirilah, cara dia sendiri. Begitu. Cara dia sendiri. Dia faham. Orang ni faham gini, orang ni faham gini. Sebab tu jadi khilaf tu. Kalaulah jelas betul, tak ada makna lain, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Yang ada khilaf ni sebab tak jelas. Sebab tak jelas. Jadi kita kena tahu proses itu. Suatu perkataan itu daripada makna asal kepada makna lain, apa kaitannya, apa sebab begitu. Apa sebab begitu. Jadi sebenarnya bahasa lain pun sama, cuma kita tidak tahu. Misalnya bahasa Melayu, percaya. Kenapa percaya tu orang kata percaya? Bahasa Arab tak apalah, yakin. Melayu ni percaya apa? Kalau orang tak tahu asal usul bahasa Melayu, dia tak akan boleh jawab. Saya pun tak tahu semua juga. Tapi kalau bahasa Sanskrit itu saya tahu. Misalnya percaya tu daripada paricay. Paricay dia sebutnya. Melayu sebut jadi percaya. Paricay itu makna kenal. Bila kenal barulah yakin. Tengok. Kalau tak kenal macam mana kita nak yakin? Tadi kita bertemu dengan Fathi. Kita boleh kata Fathi.
Sebab kita kenal dia. Kalau tidak, kita nak kata macam mana? Tadi saya betul kenal Fatih, tapi kita tak kenal. Macam mana? Bahasa lain pun sama. Bahasa lain pun sama. Cuma kita tak tahu. Tak tahu. Tak apalah, itu bahasa lain itu biarlah. Ini sekarang ni kita nak faham Quran. Bila kita nak faham Quran, kena tahu bahasa Arab tu betul-betul. Antara benda yang kita kena tahu macam tadilah. Jadi bila orang kata begini, kita faham sebab dia faham begini. Misalnya Imam Malik kata al-ghaid itu maknanya keluar daripada dua saluran najis itu yang biasa keluar ketika sihat. Itu maksudnya. Ketika sihat, ketika tidak sihat tak kira. Jadi tidak membatalkan bagi dia kalau keluar bertitik pun. Air kencing tu, besar lah, orang kata besar kan. Tak batal semuanya. Walaupun hancing kain. Kain kita ni hancing. Apa sebab? Sebab titik banyak. Tak perlu bungkus, tak perlu apa kalau lelaki lah. Tak batal. Sama juga orang perempuan, sama. Tak batal. Kalau bukan yang biasa, yang sehat. Tapi dia berbeza lah. Imam Syafi'i kata tidak syarat begitu. Sebab mana keluar melalui saluran itu tak kira apa pun. Dia kata begitu. Itu berbeza. Asal maknanya tanah rendah. Nak banding dengan kawasan dekat tu nak banding dengan tanah lain tu lebih tinggi, itu lebih rendah. Itu yang maknanya. Tapi makna tu sudah tinggal, orang tak pakai. Di sini. Untuk di sini tidak dipakai. Kalau pakai itu salah. Tak ada siapa pun pakai. Itu contohnya. Jadi kita kena tahulah bukan satu perkataan. Sama juga dun. Kalau saya mati ni perkara ni, saya macam mana masuk syurga Nabi kata. Ada sahabat dia sambil kunyah-kunyah buah kurma. Dia pun kata, inni la ajidu rihal jannah min duni Uhud. Apa makna? Saya bau surga kata dia. Jadi min duni Uhud, dari belakang ke, tadi kan dun ini boleh banyak kan, dun ini dari belakang, hadapan boleh, hadapan pun boleh, ada juga makna dun ini makna hadapan. Jadi yang mana satu? Sebab itu ada khilaf. Ada ulama kata dia pergi perang bukan sebelah sana Bukit Uhud, depan Bukit Uhud. Di situ dia mati. Mati tu tengok, buah kurma ada lagi di mulut. Pergi nak perang. Ada sahabat dalam perang Uhud lah ni ceritanya. Ada yang kata min duni Uhud, di sebelah, dari sebelah belakang Bukit Uhud. Aku dapat bau. Macam kita duduk di taman bunga, angin bertiup tu, kita dapat bau gitu. Sahabat tu. Jadi dun, perkataan dun ini banyak. Cuba tengok dia. Jadi kita nak pakai yang mana satu? Itu kena kepakaran lah, kena guna lah ilmu tu. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Kalau ada dalil, bukti yang menunjukkan memang di hadapan, dalil lain yang terang, boleh tahan. Tapi kita nak tahu macam mana, hak asalnya dia kata macam mana. Adakah dia kata dalam hadis lain, min wara'i Uhud? Wara' ada perkataan jelas begitu? Kalau ada jelas begitu pun, mungkin orang kata itu bukan Quran. Mungkin itu riwayat bil makna pula, riwayat bil makna. Bila dia tengok min duni, itu yang asal min duni Uhud, dia pun fikir duni dengan makna wara' lah. Boleh jadi. Sebab itu masih ada khilaf. Ada orang yang kata begini, ada orang yang kata begini. Baik. Contoh perpindahan dan pertukaran makna asal perkataan duna kepada makna lainnya di dalam Al-Quran ialah 3 firman Allah di bawah ini. Duna saja di dalam Quran ada banyak makna. Sedangkan makna asal dia apa? Kita kena tahu semua tu. Baik. Baca situ Fatih. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Bermaksud, janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat, yakni pemimpin atau pemimpin,
dengan meninggalkan orang-orang yang beriman, dan sesiapa yang melakukan yang Jadi demikian. mana, cuba tengok, min dunil mu'minin itu mana dengan meninggalkan, bukan tanpa orang mukmin. Soalnya kalau tanpa orang mukmin, mana orang mukmin kena ada juga. Asal orang mukmin ada juga, tak apalah kita nak jadikan sebagai teman rapat ataupun pemimpin. Begitu ke? Tidak. Dengan meninggalkan terus orang-orang beriman. Itu maksud dia. Teruskan. Maka tiadalah ia mendapat perlindungan dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka yang kafir itu, dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya, yakni menyeksa kamu, dan kepada Allah jualah tempat kembali. Ali Imran ayat 28. Ni kalau macam ni, panjang ni ayat politik juga ni, ayat politik ni. Jangan jadikan orang kafir ni sebagai teman rapat. Ada yang terjemahkan jadi pemimpin. Jangan pilih jadi pemimpin. Jadi lepas tu pemimpin peringkat mana pula? Banyak pula apa dia perbahasannya. Kalau pemimpin agung tu tak bolehnya. Ada yang kata begitu. Kalau pemimpin Perdana Menteri tak bolehnya. Sebab tu kalau Malaysia ni dalam perlembagaan ni tak boleh. Apa ni, orang tidak Islam nak jadi Perdana Menteri, usahakan nak jadi agung. Begitu. Tapi setengah kata pemimpin tak boleh. Ikut mana-mana orang kafir tak boleh. Ada juga yang kata begitu. Lepas tu Tuhan kata kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti daripada pihak yang kafir itu. Ini berlaku kalau kita duduk di negeri kafir. Kalau kita ada seorang dua wakil rakyat lah, kita kata apa ni, calon parti ni, sebab dia pakai sistem parti ni. Kalau kita sokong ni, semua kita sokong pun tak akan menang juga. Sebab kita berapa orang, lagi ramai-ramai lagi tu orang kafir. Dia tak akan pilih yang Islam tu. Jadi tak akan menang juga. Dalam keadaan itu, bolehkah kita pilih orang kafir? Kalau tak ada parti Islam pun, tak ada parti yang memperjuangkan, sama-sama kafir, ada parti yang berlawan, boleh kita pilih. Kalau kita tahu satu parti ni lebih kuat permusuhannya dengan Islam, lebih benci kepada orang Islam, satu lagi parti yang lainnya, kita boleh ambil yang tu. Boleh ambil yang tu. Boleh sokong. Kalau kita tak sokong tu naik ni lagi teruk gitu. Itu maksudnya. Illa antattaqu minhum tuqa. Itu maksudnya. Mana boleh. Orang kafir pun boleh. Dalam keadaan itulah. Dalam keadaan itu. Dalam keadaan kita sudah kuat, kita sudah merdeka, kita sudah berdaulat, itu tak perlu lah. Paling tidak apa kalau nak bagi pun, tengok jawatan peringkat mana. Begitu maksudnya. Peringkat mana. Sebab kalau peringkat bawah lagi, sekadar dalam parlimen, dia boleh dengar apa yang orang lain bincang. Kita bincang, dia dengar. Dia kena ada kuasa yang lebih tinggi lagi, boleh mengatasi yang tu. Mana dia tidak tahu kalau apa-apa perbincangan kau, kalau apa-apa perancangan kau. Itulah. Tu maksudnya teman rapat tu. Kalau teman rapat ni segala benda lah dia tahulah kau. Segala cerita, segala perancangan kita, dia tahulah kau. Sebab kalau kita panjang pula, kita bukan maksud tu nak bincangnya ni min dunil mu'minin tu. Tak apa, teruskan. Baca saja lagi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan dia akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan, yakni syirik itu, bagi sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut peraturan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi wa yaghfiru ma duna dzalika, yang lain selain daripada itu, Allah SWT boleh ampunkan. Tak ada dah mana asal tu satu tanah yang rendah nak banding dengan kawasan sekeliling dia tu lebih tinggi, itu tak ada, tak pakai makna tu pun.
Daripada makna baru ni pun kita kena pilih pula mana yang sesuai di sini. Tak ada yang lebih sesuai, boleh katakan semua terima begitu di sini. Begitulah. Semuanya terima begitu. Tidak ada kata duna dengan makna di atas kau, di belakang kau, di bawah kau, bukan. Min dunin mana selain daripada itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi duna dipakai dengan makna itu. Lepas tu kalau kita pergi lagi jauh lagi, banyak lagi lah. Banyak lagi lah ceritanya. Baiklah. Kita pergi seterusnya kepada yang keenam, mengetahui sebab turun ayat. Mengetahui sebab turun ayat. Ini penting juga. Kalau kita tak tahu, boleh jadi kita tak faham lah. Keliru lah. Sebab itu dalam usul tafsir orang belajar. Ini salah satu bab lah dalam usul tafsir, dia ada cerita tentang asbabun nuzul. Jadi ma'rifatu asbabun nuzul ini satu perkara yang penting untuk memahami Al-Quran. Setengah-setengah tempat tu tak apa, setengah-setengah tempat tu tak boleh, dia jadi keliru. Ia merupakan sebesar-besar pembantu untuk memahami maksud sesuatu ayat Al-Quran dan menghilangkan kemuskilan tentangnya. Kefahaman yang tepat dan lengkap tentang ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran sangat bergantung kepada pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya. Oleh itu perlu sekali ia dikuasai. Silap teruk orang-orang yang menganggap pengetahuan tentang sebab-sebab turun ayat Al-Quran itu tidak lebih daripada mengetahui sejarahnya semata-mata. Itu sejarah. Jangan fikir begitu. Jangan fikir begitu. Jadi dengan sebab itu kita kena tahu tentang sebab nuzul. Adakah sebab nuzul tu boleh dipakai semuanya? Kena utamakan sebab nuzul sentiasa, setiap masa? Tidak juga. Kena tengok. Kadang-kadang sebab nuzul tu ada beberapa. Jadi kita nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana sebab nuzul yang sebenarnya? Itu bahagian perbincangannya dalam usul tafsir lah. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh ayat yang menunjukkan betapa pentingnya mengetahui sebab-sebab turun ayat dan betapa ia dapat membantu anda untuk memahami maksud sebenarnya. Jika tidak, anda mungkin sekali tersalah dalam memahami maksudnya. Baca situ. Apa ni? Fathi. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Bermaksud, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 115. Tanpa melihat kepada sebab turun ayat ini, seseorang yang membacanya mungkin sekali akan menyimpulkan bahawa menghadap kiblat adalah sesuatu yang tidak diperlukan untuk bersembahyang. Ia boleh saja menghadap ke arah mana yang dikehendakinya, asalkan ia berniat menghadap Allah, kerana Allah ada di setiap arah yang dihadapinya. Sedangkan di dalam ayat yang lain, lihat sebagai contohnya ayat 144 surah Al-Baqarah, Allah memerintahkan hamba-hambanya biar dimanapun mereka berada agar menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai kiblat apabila bersembahyang. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di situ Tuhan suruh menghadap kiblat pula. Di mana-mana pun. Di sini dia kata ikutlah ke mana-mana pun. Kamu boleh menghadap. Itu boleh jadi keliru. Teruskan. Sekali pandang, dua ayat yang dikemukakan itu kelihatan bertentangan dan anda akan berada dalam kesukaran untuk memilih mana satu daripada keduanya yang harus dijadikan panduan. Tetapi jika anda mengetahui sebab turun ayat 115 yang dikemukakan itu, anda akan mendapati tidak ada sebarang pertentangan di antara keduanya. Kedua-duanya harus digunakan untuk keadaan yang berbeza sebenarnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW sering bersembahyang dalam keadaan berkenderaan tanpa mempedulikan sama ada baginda menghadap ke arah Kaabah, yakni kiblat, ataupun tidak. Kata beliau, berhubung dengannya lah turun ayat ini, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini menunjukkan sebab turun ayat 115 di dalam surah Al-Baqarah itu berkaitan dengan sembahyang sunat di atas kenderaan ketika dalam perjalanan musafir sahaja. Ia boleh terus dikerjakan sama ada dalam keadaan seseorang itu menghadap kiblat ataupun tidak. Hukum ini tidak umum untuk semua keadaan. Jadi walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah ini kalau nak kaitkan dengan sembahyang, maka sembahyang sunat dalam perjalanan di atas kenderaan itu jadi maksud. Itu boleh. Adapun yang kata di mana pun kamu berada kamu kena menghadap kiblat itu ketika bukan dalam perjalanan, bukan di atas kenderaan. Kita duduk di tempat kita, di rumah kita, di mana-mana, itu kena menghadap ke arah Baitillah. Ini cerita untuk sembahyang sunat ini yang dikatakan boleh ikut mana-mana pun tak apa tu. Teruskan lagi. Abdullah bin Abbas pula berkata ketika menerangkan sebab turun ayat yang sama begini, bila kiblat orang-orang Islam dialihkan dari Baitul Maqdis ke Kaabah, maka orang-orang Yahudi mengkritik dengan mengatakan, apakah sebab perubahan ini? Maka turunlah ayat 115 yang mana kesimpulan maksudnya ialah semua pihak atau arah itu dibuat oleh Allah dan Allah ada di pihak mana sekalipun. Oleh itu, jika kita memerintahkan seseorang mengarahkan manusia akan menghadap ke pihak mana sekalipun, baik ke timur atau ke barat ketika bersembahyang, menjadi wajiblah kepadanya menurut perintah itu. Jadi kalau mengikut riwayat Ibn Abbas, sebab turunnya ialah bila Allah SWT suruh tukar arah kiblat tu. Jadi orang Yahudi pertikaian, kenapa macam ni? Kalau betul-betul daripada Allah, kenapa tidak tetap? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib juga di situ. Jadi itu timur ke barat, barat itu hak Allah. Ikut dia lah dia nak suruh sebelah mana pun. Itu maksudnya. Jadi kalau dulu menghadap kepada Baitul Maqdis, itu pun dia yang suruh. Lepas tu menghadap kepada Kaabah pula, dia yang suruh. Jadi kita ikut dia lah. Itu maksud walillahi al-masyriq wal maghrib. Tidak kata satu arah saja. Sebenarnya ikut arahnya dia. Jadi berdasarkan arahan dia tu boleh ikut menghadap kepada Kaabah ni pula. Itu maksudnya. Bukanlah maksudnya menghadap ke mana-mana dalam perjalanan apa, tidak. Itu maksudnya. Boleh juga kalau kita pakai itu. Itu pun benar juga. Benar juga kalau begitu. Jadi ada satu lagi sebenarnya pendapat yang menyebutkan berhubung dengan perkara ni, iaitu seorang walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah tu digunakan ketika kita dalam di tempat yang kita tak boleh tentukan sebelah mana kiblat. Jadi kita berdasarkan ijtihad kita cuba dah cari tengok kalau ada kompas, kalau ada apa tu lagi senang lah. Kompas ada kiblat tu kalau tak ada katakanlah, kita tak pandai tengok bintang-bintang apa ni, sebelah mana tak tahu mana. Jadi ataupun kita dikurung di satu tempat yang gelap, kita nak sembahyang nak menghadap mana, kita rasa-rasalah ikut sebelah ni, padahal tak betul, terbukti besoknya tak betul, itu bukan menghadap kiblat. Boleh dalam keadaan itu, maksudnya kepada mana pun dalam keadaan begitu Allah SWT terima sembahyang kita tu. Jadi itu maksudnya bukan dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa ni yang itulah perintah menghadap kepada Al-Masjidil Haram ataupun Baitullah. Walaupun terdapat beberapa riwayat lagi tentang sebab turun ayat berkenaan di dalam kitab-kitab tafsir, namun riwayat Ibnu Umar di atas adalah yang paling sahih berhubung dengan sebab turunnya. Jadi ada orang yang menterjihkan hadis itu. Jadi dia kata gitu, dia pilih yang tu lah. Ada orang yang kata macam ni pun betul juga. Jadi bolehlah tiga-tiga tu ada pendapat. Kalau kita tak tahu kan, kita mungkin kata dalam keadaan biasa pun kita boleh ikut mana-mana pun, tak payah menghadap kiblat ni. Sedangkan sebab apa tak boleh kita pakai begitu? Sebab bercanggah dengan ayat lain. Tak boleh bagi bercanggah begitu. Kalau kita kata ini pakai dalam keadaan biasa, ni dalam keadaan ni, selesai masalah. Ini semua nak tahu tu apabila kita tahu sebab nuzul. Nak tahu sebab nuzul tu kena hadis lah.
Hadis. Lepas tu B. Boleh sikit lagi kot. Baca Fatih. B. Lihat pula firman Allah di bawah ini sebagai contohnya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima tu'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Bermaksud tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh pada apa yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan, kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Al-Maidah ayat 93. Dengan melihat kepada zahir ayat ini, mungkin boleh dikatakan bahawa tidak ada apa pun yang haram dimakan atau diminum oleh orang Islam asalkan dia beriman, takut kepada Allah, takut kepada Tuhan dan mengerjakan amal soleh. Dia boleh memakan apa sahaja yang dikehendakinya. Oleh kerana ayat itu disebut selepas pengharaman arak, mungkin ada orang yang menyimpulkan bahawa ayat ini membenarkan orang yang beriman dan beramal soleh meminum arak. Apa yang penulis sebutkan ini bukan andaian dan kemungkinan semata-mata. Bahkan telah ada di kalangan sahabat sendiri yang terkeliru apabila membaca ayat ini. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil apabila menyatakan pendapat bahawa peminum arak juga pada masa lalu jika seseorang yang baik tidaklah dikenakan hukuman had ke atasnya. Setelah Ibnu Abbas menyatakan sebab nuzul ayat ini kepada mereka, barulah hilang kekeliruan mereka. Sebenarnya latar belakang ayat ini ialah apabila telah turun ayat yang mengharamkan arak dan judi, maka sebahagian sahabat bertanya, bagaimana keadaan sahabat yang telah meninggal dunia sebelum turunnya hukum haramnya arak dan judi itu, sedangkan ia minum arak dan berjudi sepanjang hayatnya. Maka turun ayat ini yang bermaksud mana-mana orang mukmin yang meminum arak atau makan harta hasil perjudian sebelum turunnya ayat tentang haram kedua-duanya, tidaklah dia berdosa dan akan disiksa dengan syarat dia adalah seorang mukmin dan patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala pada masa lalu. Itu maksud dia yang sebenarnya. Bukan maksud nak. Tapi zahir tu kalau kita tengok tu tak apa makan, asalkan beriman beramal soleh tak apa. Makan ni bebas. Kalau macam tu macam mana bercanggah dengan ayat lain yang mengharamkan itu ini tu. Itu dia jadi bercanggah. Jadi dia ada latar belakang dia. Itulah yang kita dapat tahu daripada sebab nuzul tu penting tu sebab nuzul tu. Maknanya seseorang yang nak jadi ahli tafsir, dia kena tahu juga sebab nuzul. Ilmu tentang sebab-sebab sesuatu ayat itu turun. Barulah boleh selesai. Macam di sini, ni latar belakangnya sahabat susah hati. Sebab benda ni haram, dia tengok berapa ramai sahabat-sahabat dulu yang mati duduk minum benda tu. Duduk minum arak tu. Sayyidina Hamzah tu, selepas daripada perang Badar, minum arak lagi. Minum arak lagi. Semasa perang Uhud tu minum arak lagi. Abbas, bapa saudara Nabi, dalam Sahih Bukhari ada sebut minum arak. Jadi yang tak mati tu tak apalah, kemudian dia bila haram tu dia tinggal lah. Tapi yang mati dah tu, ada sahabat-sahabat musing lah macam mana. Sama juga yang mati dah tapi tak sempat nak buat rukun Islam misalnya. Jadi tak jadi masalah tak buat rukun Islam. Rukun Islam tu belum ada lagi pada masa tu. Itu maksudnya. Jadi haji ke apa tu tidak diwajibkan, tidak difardukan lagi di peringkat awal tu. Jadi kalau orang mati sebelum tu apa tak payah pusing lah. Setakat yang pada masa tu dia beriman dan dia beramal soleh cukup. Tidaklah kata dia akan diseksa dengan sebab makan sesuatu yang haram atau minum sesuatu yang haram. Tak jadi begitu. Ini maksud sebenarnya. Bukan maksud sebenarnya nak kata semua makan minum tu boleh belaka asalkan beriman dan beramal soleh. Sudah. Bukan begitu. Salah kalau faham begitu. Kita tahu di mana salah. Daripada ayat ni. Kalau zahirnya nampak begitu, bercanggah dengan ayat lain. Lepas tu ada hadis. Ada hadis yang menyebutkan begitu. Dia rasanya setakat itulah dulu.
isi tu kita tangguh dulu. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.